Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan live Go Click Pictures untuk tarikh hari ini 13 hari bulan Jun. Dan hari ini kalau tak silap ada 5,000 lebih jumlah jangkitan dan kita masih mengharapkan trend jumlah yang sembuh melebihi daripada angka jangkitan supaya jumlah aktif yang kes dekat Malaysia, aktif kes dekat Malaysia ni semakin berkurang, dan ini akan memberikan ruang untuk kita punya frontliner untuk menjalankan aktiviti dah. Dan saya mengajak semua untuk menyokong program vaksinasi supaya kita dapat mencapai herd immunity yang mana kita tengok sebelum sekarang ni stadium masa kat Euro 2020 semua ramai orang. So itu nak menunjukkan kata kita boleh menang melawan COVID-19 ni. Okey, tanpa melengahkan masa, kita hari ni kita bertuah sebab kita ada seorang sahabat baik saya yang dia memang busy. Tiap-tiap hari dia busy, tapi hari ni tiba-tiba bila saya ajak, alhamdulillah dia ada kesempatan untuk dia sharing dengan kita. So topik hari ni yang saya pilih ialah topik yang berkaitan dengan stock foto. Di mana stock foto ni kalau di kalangan fotografer memang famous, dan ini satu ruang untuk kita menjana pendapatan kita. Even kalau bukan fotografer pun, kalau dia siapa-siapa saja boleh buat secara part time dan boleh buat pendapatan dekat situ. So, bukan saya panel hari ini. Panel hari ini ialah Sapuan. Jadi kita jemput Sapuan. Apa khabar Sapuan? Baik. Alhamdulillah. Macam ni lah kita. Jangan ayat sedih sangat. Busy sikit. Tadi ada meeting. Sorry. Alhamdulillah, busy pun sempat jugalah, dan alhamdulillah kita berjaya juga untuk buat live pada hari ini untuk kita kuasa lebih pada macam kita sembang santai, kita nak sembang sebagai orang kata apa, kita community photographer ni, masa ni lah kita nak help each other, kita nak support each other untuk kita sama-sama orang kata apa, bertahan, survival. Waktu yang genting sekarang ni lah. Even bukan kita pun, even industri lain pun sama. Terutama industri wedding yang berkaitan pelamin, catering, semua ada impact pada masa sekarang. Tapi itu kita ceritakan di lain kali. So hari ni kita nak bercerita pasal stock foto. Jadi mungkin sebelum kita ke topik stock foto tu, kalau mungkin nak ceritakan sobat sedikit, aku nampak kat atas tu ada EOS R, ada macam-macam equipment yang idaman semua fotografer lah. So barang-barang tu semua tu aku setakat yang aku tahu tak ada barang yang hang beli sendiri. Semua tu barang-barang semua orang sponsor. So nak menandakan yang Sapuan ni dia memang somebody yang mana orang sanggup untuk tajam dia untuk equipment yang semua fotografer idamkan, tapi dia ada. Okay Sapuan, kalau boleh ceritakan apa orang kata mungkin pengalaman hang, pencapaian hang yang mungkin yang terbaik yang hang pernah capai dalam fotografi ni, yang mana yang hang rasa hang bangga dan mungkin family hang tu turut bangga dengan hang. Boleh hang ceritakan? Okay, Assalamualaikum. Mungkin ada lagi yang tak kenal ke apa kan. So, time ni nak kenal sikit. Nama Muhammad Sapuan bin Salahuddin, panggil Sapuan ya. So, universal panggil Sapuan lah. So, zaman sekolah ni adalah panggil nama lain. Apa kan? Okay, kalau dari segi pencapaian ni, starting daripada nak kata tu memang dalam foto ni daripada zaman kecil. Pokoknya start involve dalam competition 2016 dia adalah up and down tu yang kata sponsor, bukanlah sponsor kan, atas kemenangan untuk competition. Allah tahu tu kita saya ulang lebih kurang 2 biji kamera dan ni dapat balik dekat 6 biji, total up lebih kurang 6 biji kamera. So satu kamera jual, dua kamera jual dah. So involve dalam competition dan Malaysia, Canon Fotomasa Malaysia 2016, 2017 dapat first runner up, and then
2018 baru dapat grand prize lah, grand prize. So yang tu yang mula pergi ke Asia tu. But before that masuk foto face off buat dekat Malaysia dan menang Malaysia pergi ke Thailand, buat lawan di Thailand lah, lawan dengan geng Asia. And then yang pencapaian paling tinggi iaitu menang di Canon Fotomonton Asia di Japan 2019. Lepas tu balik main Malaysia 2019 juga menang di first prize di Singapore. And then 2020 alhamdulillah dapat jadi duta Canon untuk Malaysia. Itulah. So kamera tu daripada 2016 ni dapat lah. 2016 dapat 80D, 2017 dapat 70D tak? 70D kot. Kalau tak silap lah yang tu. Yang tu jual, dapat jual terus. 2018 dapat USR, 2019 dapat USR, Japan dapat API, 2019 juga dapat API. So yang tu lah. Okay, dia sebenarnya Irfan ni yang aku kenal yang first tu, aku rasa tu zaman dia baru nak naik balik lah. Aku tak dapat kenal hang waktu zaman ni yang hang betul-betul jatuh tu lah. Aku dengar cerita saja. Dan yang paling aku ingat Sapuan ni, dia orang dia nak beli barang tu dia tak beli dengan duit, dia beli dengan hasil kerja dia. Contohnya masa ada sekali tu dia ambil gambar selfie dan dia menang RM3,000. Oh, itu aku rasa aku sangat wow. Oh, boleh macam tu boleh untuk masuk pertandingan buat gambar dapat hadiah macam-macam. So itu satu benda yang aku rasa semua orang boleh belajar daripada semangat kebangkitan tu. Itu satu benda yang aku kagum dengan hang. So mungkin kalau kita mungkin kalau nak cerita sisi topik yang lain tu banyak yang aku boleh tanya dengan hang ni. Kalau hari ni kita nak kepada stok foto je. So stok foto ni ikutkan kita ni daripada tahun bila kita duk main kamera apa kan. So macam hang pun macam mana hang terjebak dengan stok foto ni? Lepas main kamera ke ataupun macam mana ke? Stok foto ni kalau ikutkan, sorry lah gambar ni dulu sebab pegang handphone. Tak kira orang tanya lah pasal pola dengan kamera hang macam-macam pusing macam-macam. Ada technical issue dengan laptop ni. Bodoh dia. Okay, start terjebak ni baru lagi lah, start PKP lah, which is sebenarnya lama dah tahu. Cuma jadi macam mungkin terlalu kita pada masa stok foto ni hang kena perlu masa base kan. So start PKP ada member lah yang main ajak kenal ni, iaitu Puan Stephen lah. So dia yang ajak. Dan dia ajak ni kita pun masuk Puan ni, kira kami dua ni antara kira best friend yang selalu buat foto lah. Buat orang. Dan banyak lah sebab seperti tu, alhamdulillah until now update boleh lah dapat lah boleh buat daripada kita shoot sekian lama tapi kita tak pernah buat pula langsung hasil-hasil kita. So, harap kita jual kat orang pun kadang orang tak bayar kita lah apa semua kan. So kita baik hang jual dalam macam the stock ke, dia ada banyak company lah yang buat, tapi one of the famous sikit adalah Shutterstock. Betul. Mula-mula buat tu dia shock juga kan. So lama-lama bila dah nampak kontak lah tu, and then boleh fit lah. Until now dah dekat 300 keping lah terjual dapat. 300 USD. 300 keping gambar. So dia gambar yang approve. Dia belum yang bukan approve banyak, tapi yang dibeli. So yang bila yang dibeli ni pieces 300 pieces lah yang dia beli. So dia ada kita punya tangga-tangga dia lah. So macam kalau kita dah achieve 100 pieces,
dari stage 1 masuk stage 2. So ke 200 dia kena stage 3. Macam tu lah tuan. Okay, dia aku rasa kebanyakan ini kalau kita sama-sama geng-geng fotografer lah. Untuk nak stok foto ni, untuk nak menceburi stok foto ni, yang paling susah dia ialah fasa pertama. Maknanya first step tu yang kita payah. First step ni ada macam-macam alasan kita boleh bagi. Kalau kita nak kata alasan tu, alasan tak ada masa, alasan tak ada gambar, apa lagi, segala-gala macam alasan kita boleh bagi kan. So kalau macam hang, apa yang hang mungkin buat masa awal-awal nak start stok foto tu? Sebab kita kadang-kadang tu kita nak upload, kadang tak ada masa lah. Nak upload kadang-kadang kita tak tahu nak letak keyword tu apa dia lah. Kita macam-macam lah alasan boleh bagi sebab banyak alasan. Tapi kalau macam hang sebagai pemula, apa yang hang motivasi hang untuk nak bermula tu? First step hang. Nak kata mula ni first step dia tu asal dia daripada PKP lah. Hari tengok kipas kan. So kata apa dia member ramai dia. Ni lah tu buku betul lah tu. So daripada tengok kipas saja baik ramai buat benda ni, korek-korek punya apa hadis lama pun bagus juga daripada pihak kosong kan. So kata yalah tak apalah, masuk je lah. So masuk tu kita try untuk belajar dulu, upload dulu. So aku kata aku ni tak reti nak buat ayat sangat. Kalau tak buat ayat ni dia jadi biasalah nak mengayat orang pun tak reti kan. So belajar dulu so. Gambar tengok bila tanya macam mana nak main Shutterstock ni kan. So check balik, rupanya kita just bagi, tak payah buat ayat apa, ayat yang bunga-bunga pun. Buat ayat apa yang ada di gambar, itu saja. Itu the best way untuk apa ni, untuk kita gambar. Dengan untuk kita ambil gambar. Kalau kita ada yang spesifik, yes lah. Contoh kata tiba kata yes lah. Kalau kita pause kan, tak salah cerita. Tapi hari ni tiba-tiba biasa aja ayat apa semua kan, tak payah lah. Apa yang buat direct tu point lah. Apa yang nampak di gambar tu, itu je orang nak tengok. Contoh macam kalau kata aku apa dia pitch lah. Okey, tak boleh. Tak. apa dah share screen Kan. hilang. Ada lagi tak? Okay semua, thank you semua yang menonton. Kita sekarang ni tengah dalam sesi live sama-sama dengan saya punya sifu jugalah, Sapuan. Dia seorang fotografer yang banyak pengalaman. Dia ada banyak event yang dia buat. Dan kita, okay, Sapuan masuk balik. Ada tak? Halo? Tak mau buat lah. Dia pasal cerita tahun ni lah. Okay, tahun tadi kita cerita pasal apa benda yang ada di gambar tu lah. So hang tak perlu pun nak nak cerita kata bunga-bunga sekarang, yang ni mati sebabkan ni apa ni lah apa tak payah. Apa yang ada gambar tu sudah. Contoh kata gambar tu bunga raya, background awal semua, so just beritahu hibiscus, red hibiscus in the shining day apa lah. So that's it. Itu je lah. Tak perlu pun nak buat ayat bunga. So apa kita nampak itu je. Tapi satu lagi kekangan dia adalah hang kena buat dalam bahasa orang putih. Memang bahasa pantaran dia adalah bahasa orang putih. So yang tu yang senang. Ya, apa yang aku boleh simpulkan lah. Apa untuk kita starting ni, dia punya cabaran dia dari segi cabaran orang beza-beza. Orang kata apa, kelemahan orang beza-beza. So macam kelemahan kebanyakan orang termasuk kita ialah untuk nak buat ayat. Tapi ayat ni kalau macam cakap tadi, kita keep it simple. Maknanya apa yang bila gambar tu kita nak upload, kita tengok apa, what, when dan juga where. Maknanya apa gambar tu, dekat mana gambar tu, dan juga bila. Kalau mungkin bagi tahu bila ni ialah
Macam tadi hang kata bunga dekat bendang Kedah waktu pagi. So itu orang kata apa, keep it simple dalam proses untuk nak upload dalam stock foto. So bila kita keep it simple, kadang-kadang tu benda tu yang orang kata menghindarkan kita daripada demotivated daripada terus untuk upload gambar dekat stock foto. Okay, so kepada semua yang tengah menonton ni, kalau ada soalan-soalan ke apa, boleh letak dekat ruangan komen. InsyaAllah kita akan ambil soalan yang mana yang kita nak ambil ni. Okay, mungkin kalau kita nak cakap, okay, kita tak ada kamera yang mahal-mahal. Kita cuma ada handphone je kat tangan. Yalah, kadang-kadang kita pergi berjalan tu bukan kita bawa kamera sepanjang masa. Mungkin kadang-kadang tu masa tu kita ada handphone saja. So soalan dia, boleh tak kalau gambar daripada handphone ataupun kita just godek galeri kita dalam handphone lah, kita pernah ambil gambar apa? Ambil gambar pemandangan, ambil gambar bunga, ambil gambar kereta. Gambar-gambar yang ada tu, boleh tak gambar-gambar tu pun yang kita nak upload dekat stock foto? Boleh sangat sebenarnya. Tapi dia punya requirement adalah sebenarnya minimum requirement 4 megabyte 4 MB. So yang tu je yang requirement yang paling ni lah. And then the rest yang lain gambar hang kabok ke, gambar hang gambar kabok pun boleh, tapi hang jangan pergi update ni kan. So gambar kabok hang update lah gambar tu gambar kabok. Beritahu lah apa yang kita nampak. Dia akan reject gambar tak fokus apa semua. So hang just beritahu gambar bunga yang tak fokus. So dia pergi selalunya. Betul. Itu yang kita nak kata, kita nak beritahu apa yang ada kat gambar, kita keep it simple. Kalau kata gambar tu blurred, kita kata blurred image of a flower, something macam tu. Kadang-kadang kalau gambar tu gambar bokeh, kita ambil gambar bunga, belakang kita tu bokeh, kita tak ada, kita blurkan background. So kita tulis kat tu partially focus, something yang tu lah, something yang kita cuma fokus dekat subjek saja dan kita blurkan background kita. Itu yang Aku rasa kita semualah, kalau kita nak motivate diri kita keep it simple, dan and then kalau kita mention apa yang ada kat gambar tu dekat situ. Sebab kalau tak silap, dia orang yang approve ni pun laki, perempuan pula dah. Orang yang approve ni pun manusia juga. Ya. Okay, so kita ambil soalan daripada, aku rasa Sifu ni, aku tak tahu, dia tanya ni mungkin bagi pihak orang lain samalah. Dia tanya kita macam mana nak solve masalah gambar reject, sebab bila kita upload dekat stock photo agency lah, dia ada banyak stock photo agency. Kita ambil secara in general dulu. Kalau kita upload kat mereka, dia tak macam Facebook, upload terus dia post. Kalau macam dekat stock agency, kita upload, kita tunggu orang untuk nak approve gambar ni layak ke tak untuk ada dekat stock photo agency tu. Kalau hang punya advice, macam mana nak elak ataupun nak solve masalah gambar reject? Okay, first thing first, kena tengok dulu apa yang kita kena reject. Contoh, bila kita hantar, kita hantar ni dia ada 3 stage lah. Satu stage submit ni kita dah upload. So upload ni kita nak submit apa? Okay, kita akan masukkan detail, dia punya image type, editorial ataupun commercial, lepas tu kategori, description, keyword dan semua, baru kita submit. Lepas dah buat semua tu, kita akan tunggu untuk dia akan pending. So masuk stage berikutnya iaitu pending. So pending ni kira macam tunggu untuk reviewer tengok kita punya gambar lah. So ada hari, kadang-kadang tu kita update, kita submit, 5 minit pun dia dah tengok dah. Ada hari tu kadang seminggu pun dia tengok. Depends sebab reviewer mana yang berkenan dengan kita punya post gambar, and then dia pun akan tengok lah. Okay, and then lepas dah review tu dia akan tengok lah. Review tu dari segi gambar tu kalau lulus, kiranya dia akan tulis tu approve. Okay, kalau approve tak ada masalah. Yang jadi masalah dia adalah bila gambar tu reject lah. So ini berkait dengan apa yang Puan tanya tadi, macam nak handle gambar reject kan. So kita tengok apa rejection gambar tu. Contoh yang selalunya dia akan kacau adalah noise, gambar tu noise, gambar tu focusing of the photo, gambar tu out of focus, ataupun kalau kita masuk dalam dia panggil apa, intellectual property. Contoh macam
adalah yang yang ada brand semua ni, yang tu kita tak boleh masuk sebagai komersial, kita kena masuk sebagai editorial. So kita kena soft, kita kena tengok apa yang reject ni. Macam aku kata tadi lah, contoh hang gambar tu dia hantar balik reject adalah fokus. So hang just beritahu balik gambar tu ada the flower without of focus, kan. Itu antara skill hang untuk hang nak counter balik lah. Yang tu selalunya Okay, sebelum kita nak antara paling senang untuk kita lah. And then yang rejection yang lain tu macam intellectual property ni, contoh kalau kata hang main dulu ni dia lebih pada macam iklan-iklan lah. Kalau contoh hang kena pakai apa dia panggil Allah lupa dah. Macam kita kena sign model release. So model release ni hang kena ada untuk setiap gambar hang, bukan untuk setiap gambar hang. Kalau kata hang nak guna kawan tu untuk shoot. Contoh gambar raya sebenarnya kita boleh pakai, kita boleh jual juga dengan orang kata apa, lebih dengan nilai yang lebih tinggi orang boleh beli kalau ada model release. Bukanlah kata gambar apa, Allah komersial lebih tinggi lah berbanding editorial. Tapi editorial pun boleh dapat di tinggi. Macam contoh aku bisa dapat dulu gambar polis di Roblox KP, yang tu satu keping $13. So dapat 2 keping hari tu, jackpot lah kata. Boleh $26 tu. $26 untuk keping gambar. Kalau tengok gambar kadang biasa lah, tak ada apa-apa. apa dia? Dan ada setengah yang pernah yang aku tengok gambar pakai handphone, gambar tertarik pakai handphone. Gambar tu hanya gambar tertarik dengan buih, tak silap aku harga $40. Tak pasal lah, $40 untuk segelas tertarik. Memang paduan kan. Segelas tertarik Okay, sebelum aku nak pergi kepada soalan seterusnya, kalau mungkin hang boleh share apa nama tadi? Kalau apa yang menyebabkan gambar tu ada hang perlu letak editorial. Kadang tu lain selain daripada gambar orang, dia ada juga kadang-kadang tu gambar macam belakang kita ni kan. Contoh belakang kita ni ada logo macam belakang hang ada logo Canon. So logo Canon tu menyebabkan gambar tu reject. So itu boleh tak hang soft dekat masa upload ataupun macam mana? Dan kemudian mungkin hang terus jawab soalan, gambar kena edit dulu tak? Okey, dua soalan tadi. Satu pasal apa, gambar edit ke tak. Satu lagi gambar termak hantar tadi. Kalau yang apa ada logo, ada model release apa semua tu lah yang berkaitan dengan komersial tu, mungkin hang boleh elaborate sikit lagi. Alright, untuk hantar gambar ni dia tak ada masalah edit ke tak edit ke, bukan competition, dia bukan apa, just gambar boleh hantar 2 gambar sekalipun, satu yang edit satu tak edit pun boleh. Tapi bila siapa tadi yang tanya tu, Afif tanya, okey, kalau hang update hang submit 2 gambar yang sama, so dia akan jadi redundant. So dia akan kata benda tu sebagai similar image. So pilih salah satu yang agak orang kata ada value, yang nampak sama tapi yang lebih elok, dan hantar. Edit tak edit ni tak ada masalah bawah. Memang hang edit pun tetap terjual, still an image. Dia tak ada tulis editing image, dia tak ada. Jadi kita jual gambar, whatever gambar is, just hantar lah, dia submit lah. Tapi caption kena betul ya, kena dengan gambar, jangan hantar gambar katak tulis apa bohong. So yang tu kena reject lah. Kalau hang nak edit, kata edit awan ke apa kan, edit awan, tulis awan merah tapi awan tu warna biru, itu salah. Edit ni tak ada masalah, as long as dia adalah image, yes, tak. Dan minimum 4 megabyte, 4 MB. Okay. Yang kedua tadi pasal logo apa semua kan. So untuk dia ada 2 kategori lah. Bila kita nak submit ni dalam
Kategori dia tu satu adalah untuk kegunaan komersial ataupun kegunaan editorial. So satu komersial ni hang boleh pakai without macam contoh gambar macam kata tadi lah, contoh bunga kan. So bunga ni tak ada hak milik siapa, tak ada intellectual property siapa ataupun pemandangan kan, gambar landscape apa, so tak ada masalah. Benda tu hang boleh guna as commercial. So beritahu contoh gambar berai berlatar belakang mungkin gambar berai dengan sunset tu, terus beritahu tu lah, tak perlu nak semua. Tapi yang jadi editorial ni salah satu dia bila hang tak boleh dapatkan dia panggil model release tu untuk hang ambil news tu kan. So yang tu kita panggil sebagai editorial lah. Macam contoh hang ambil gambar gambar terbang ke ataupun stesen minyak apa semua. So yang tu dia kategorikan under editorial. So editorial ni memang cara penulisan dia kita kena buat sebiji macam mana di news. Letak lokasi, negara, tarikh dan tahun. Tarikh kali ya, tarikh. Itu buat description dia. Untuk kita ambil gambar, katakan kita ambil gambar gambar stesen minyak katakan. Kita just masukkan kat stesen, kita tulis dalam caption tu mungkin katakan ni Jitra Malaysia Mei 21 2021 double dot tu tulis apa tu lah, lebih kurang kata zero, there's no apa kata-kata macam ni lah, tajuk dia lengang, stesen minyak lengang during PKP. So tajuk tu dah okey lah, dia cakap ayat berita lah ya. Dia kadang nak fikir lupa lagi. Okey. Dia macam kadang-kadang tu orang tak perlu bawa kamera besar pun untuk editorial punya gambar. Kadang-kadang tu pakai handphone pun dah memadai dah. Adalah teknik-teknik ambil gambar pakai handphone, tak orang bagi dia blur, tak orang bagi dia gelap dan sebagainya. Tu ada teknik dia lah. And then bila mana ambil pakai handphone ni, kadang-kadang advantage dia yang tu lah, advantage dia kita boleh ambil gambar kat mana-mana. Even kalau kita geng lelaki ni, yang mana yang dah kahwin ni, yang follow wife kita pi pasar malam ke, kalau ada pasar malam lah, dulu macam pi bazar Ramadan, pi supermarket ke apa ke, sambil-sambil pi beli tu, sementara duk menunggu tu jangan buang masa. Ambil kamera, takat gambar rak, takat gambar kalau dekat bazar Ramadan, dekat orang ramai. So bila dah ambil gambar tu, maknanya gambar-gambar tu pun kita boleh upload dekat dalam stok agensi. Dan kalau kena macam Sapuan kata tadi, kena jackpot, dapatlah orang kata sikit duit modal dan juga sebagainya. Dan aku rasa kita untuk starting ni kadang-kadang orang demotivated juga sebab mengharapkan pulangan yang cepat dan banyak dekat stok foto. Padahal sebenarnya kita dekat stok foto ni kita punya matlamat kita lain. Kita kena set mind kita supaya duit tu ialah duit saving. Duit yang kita boleh guna masa depan untuk investment. KWSP lah nama kita. KWSP yang satu lagi, akaun lain pula, akaun nombor 3 kan. Lebih kurang tu kan. So hantar guna time bila kan. Time tu agensi boleh. Akaun nombor 3. Okay, kalau kita boleh tanya, kalau kita boleh jawab persoalan kata stock agency. Stock agency ni apa? Nama apa yang ada sekarang ni dekat online lah. Kalau siapa-siapa nak mencuba nak upload dekat tu, dekat mana? Yang pasti dia bukan kat facebook.com lah. Okay, kalau hang tahu dekat mana salah satu, yang aku tahu Shutterstock, IM lagi. Shutterstock, IM, 123RF. 123RF ni dia company Malaysia kan tu. And then dia ada Adopt Stock pun ada juga. Dia ada banyak lah. Tapi apa yang aku fokus pada Shutterstock lah. Tapi Shutterstock boleh lah. Nak best juga 123RF tu pun not bad.
Adobe Stock. Macam Okay, so dia pun buat dalam phone tu, IEM tu, tu dalam phone dia, kita boleh upload tu. ya, dan IM ni aku rasa satu tempat orang rasa antara empat ni yang paling mudah sebenarnya dekat IM. Sebab IM ni kadang-kadang handphone pun dia lebih friendly, dia lebih orang kata kalau hang upload gambar handphone pun dia accept lah. Shutterstock ni kadang-kadang tu dia susah sebab dia memang mementingkan kualiti sikit dekat Shutterstock. Okey, kalau kita ambil soalan daripada Amiruddin, sepanjang buat Shutterstock ni gambar jenis yang macam mana yang mungkin paling banyak orang beli? Mungkin paling banyak orang beli dengan harga yang murah, ataupun mungkin ada gambar yang orang beli dan gambar tu harga tinggi. Contoh macam hang gambar tadi, gambar polis dekat Roblox. So kalau sepanjang hang duk rajin nak upload gambar ni, gambar jenis genre apa yang paling best untuk ni? Dia jackpot ni sebenarnya. Hang kena tahu, kena beritahu juga pasal current situation lah. Macam contoh yang aku kena jackpot tu, sebabkan esok tu umum PKP kedua kot. Yang lepas kita bulan 3 kita off, lepas tu kita on balik PKP tu. So bila umum balik PKP tu, dia kena dengan tajuk, dengan orang kata apa, current situation tu, dua gambar tu telah terpilih. Oh, yang tu yang akan dia naik lah. Yang kita kena aware dengan situation lah. Macam contoh paling senang. Okay, kalau kita pergi contoh bulan ni kan, Raya Haji nak dekat lah. Buatlah gambar yang berkaitan dengan Raya Haji. So insyaAllah akan ada orang beli untuk Raya Haji. Buatlah gambar raya itu ke apa ke, yang berkait dengan raya ni. Kalau ada rezeki tu kena lah. And then yang kedua, paling penting adalah keyword. Keyword tu kalau hang buat salah tu, keyword yang tak kena dengan dia takkan jadi lah. Macam aku kadang-kadang keyword ni hang buat bagi kena yang betul-betul dengan related tu dia. And then nak jawab tulisan tu sepanjang genre apa banyak orang beli. Ada yang ni nak jawab susah sikit, tapi gambar yang selalu laku di yang gambar aku lah, di Shutterstock, ada satu gambar flare tu saja, gambar flare saja, kosong. Gambar flare yang tu kerap beli. Yang tu satu. Yang kedua, yang ni advantage pada geng-geng fotografer lah. Gambar panggil apa? Pelamin aku terlaku banyak. Rasa aku dekat 20 keping saja orang beli. Pelamin saja. Okay. Yang ketiga, gambar orang potong kain. Bukan orang potong lah, kira gambar tangan potong kain PPE. Gambar tu sampai hari ni aku masih tak tak dapat figure apa yang menjadi tarikan sangat gambar tu. Aku tak tahu kata gambar tu boleh laku kan. Tapi memang boleh kata gambar apa tadi? Gambar tangan orang potong dengan mesin memotong tu, potong kain PPE tu. Kain apa nama dia tu? PPE lah. Kain biru tu. Tapi gambar tu memang laku lah. Aku berbicara sampai lah tak tahu apa yang menjadi tarikan. So kita tak tahu benda tu. Tengok lagi esok lusa pun still dapat ke, ada ke orang. And then yang the latest one, of course lah, gambar frontliner dah ni. Frontliner aku kan ada itu shoot dengan frontliner, so aku up gambar frontliner tu aku buat, seorang tu buat macam bentuk buat love kan. Buat kat tangan dia, ambil dari hijau dia buat love kat badan dia. So gambar tu laku dekat belah-belah keping kat tu dengan bayaran tinggi kat. Tu orang suruh kan spontan tu? Aku biasalah, aku tak suruh. Aku ambil spontan. Dia tengah buat, aku ambil. Okay, alhamdulillah. Dia sebenarnya kalau setakat yang aku faham daripada apa yang hang cakap ni, kita bila upload gambar dekat Shutterstock dan sebagainya, kita kena faham yang kita ni adalah penjual. Bila kita nak menjual, kita kena faham siapa orang yang nak beli. Dan orang yang nak beli dekat Shutterstock dan sebagainya ni kebanyakan ni adalah editor news, editor yang nak upload gambar dekat social media, dekat majalah dan juga sebagainya.
So mereka nak ambil gambar yang berkaitan dengan artikel yang mereka nak publish. Contoh kalau macam bulan depan ni nak raya haji, okey, gambar yang berkaitan dengan raya haji lah mereka akan ambil. Itu dekat situ tu kadang-kadang kita nak kena ke depan. Dan satu tips yang aku nak tambah lagi, kalau pergi dekat, kalau ini kalau bawa kamera, kalau bawa handphone tak boleh buat. Kalau bawa kamera pergi dekat mana-mana, sentiasa ambil gambar blur. Pelik kan? So sentiasa ambil gambar yang blur, yang bokeh dekat belakang. Kadang-kadang waktu malam ada lighting belakang-belakang flare-flare tu, macam hang kata tadi, yang flare-flare tu. So gambar-gambar tu gambar evergreen. Gambar tu orang akan buat sebagai background, backdrop kepada tulisan-tulisan dan sebagainya. So itu yang aku cakap tadi, kena faham apa audien kita. Okay, kita ambil soalan daripada Sifu juga. Pelamin tulis apa dalam English? Dice. DAIS. Boleh dice. Satu lagi soalan, kalau letak gambar yang ada crowd, dia terima tak? Kalau tak kau claim kau macam mana seri sebenarnya. Gambar ada crowd. Ada aja yang kau hantar gambar Nuri. Time tu di salah satu dia gambar di sambutan open day Batut UDM. So tak ada masalah tu. So dia tu akan jadi under editorial lah. So kita ada sahabat kita ni pun, Hafizuddin, dia cakap boleh tuan tambah kalau dalam masjid kat Mekah, Masjid Haram, laku keras kalau gambar-gambar tu buat editorial. Sebab orang yang lalu lalang crowd ni setiap masa tak sama. So kalau kita ada dekat tempat kerja lain, kita ambil gambar tu, ada story yang mungkin berbeza dengan masa-masa lain kalau kita ambil gambar tu. So Puan, thank you so much. Sekarang kita dah lebih daripada 30 minit dah untuk kita live. Hang tak ada apa lepas ni, tak busy Puan. So mungkin kalau hang boleh wrap upkan sikit apa yang hang nak cakap, kesimpulan kepada semua yang tengah menonton ni. Ada 1,200 yang tengah view ni. So kalau hang nak wrap up, apa yang hang nak cakap? 1,200 aku tak dapat tengok apa main tengok. Okay, for those yang yang tengah di untuk fotografer lah, kita so called as menganggur lah sekarang kan. So boleh je masuk, boleh PM je, saya akan bagi link apa semua untuk buat account, and then masuk buat. Nanti insyaAllah kalau kita nak ajak ke apa ke, kita akan boleh ada ajak sikit, tak masalah. Kita akan guide sikit lah, bagi apa benda yang kita tahu. Saya masih baru, tapi kita boleh tolong lah. Walaupun baru, kita boleh tolong sama-sama yang mana yang orang kata apa, yang terkesan semua kan. Kita boleh buat ni. Sebab contoh apa yang saya beritahu tadi, yang saya kesian adalah geng-geng fotografer wedding lah kan. So macam saya pun dapat feel daripada gambar wedding ada juga dalam tu, dalam Shutterstock. So why not, nampak kalau kata aku boleh buat juga, apa pun boleh buat insyaAllah. Apa pun lagi rajin, lagi kreatif ya. So main join, jangan risau, kita still ada pilihan untuk kita hidup dengan kita mati terus dengan game ni. Thank you. So aku rasa kebanyakan orang yang video hari ni kebanyakan kawan-kawan kita yang memang fotografer, sama juga macam kita, fotografer, videografer, semua tu lah yang sekarang ni banyak masa kita kat rumah. So aku sebagai yang kata apa, kita sebagai satu komuniti lah, aku harap kita sama-sama kata apa, sepakat masa ni lah kita nak betul-betul rapatkan soft, kita kena support each other. Yang mana yang jauh, yang mana yang dekat. Kadang tu yang dekat kita pun satu Kedah pun tak belum tentu yang kita boleh jumpa. Even Sapuan, walaupun dia rumah dekat Sungai Petani, tapi dia pilih untuk nak duduk dekat studio Sifu kita lah, Sifu site kita dekat galeri kat Citra. Tak apalah. Tapi still kita boleh sharing kat sini dan kita boleh motivate dan kita boleh bagi semangat kepada kawan-kawan kita. Alhamdulillah tadi Sapuan pun dah beritahu siapa yang perlukan personal mentoring. Macam abang kita ni Sufi ni pun dia tanya kalau ada personal mentoring dengan Sapuan. So aku rasa even siapa-siapa pun kalau perlukan apa-apa bimbingan, ada persoalan, kita sama-sama fotografer ni, kita tolonglah each other. Kita kurangkan, orang kata apa, kurang kontroversi lah. So masa ni lah kita betul-betul kita nak usaha, kita build up balik portfolio kita, reputation kita. Masa ni lah kita masuk kelas apa semua.
So mungkin kalau aku rasa takat tu je. So mungkin ada last word daripada hang sikit lagi. Tak ada apa kot, cuma itulah kata kalau siapa yang nak, aku sarankan ramai lah fotografer untuk fotografer, either photographer pun boleh masuk je lah buat stock foto ni. Benda ni kita tak tahu bila dia nak tutup, bila dia nak beli, bila dia nak jual. So just bubuh lah, macam letak situ, nanti insyaAllah dia akan beranak lah. Duit apa, Okay. kan. Okay, thank you so much Sapuan. So kalau kita boleh selfie dulu. Alright, thank you kepada semua yang join. InsyaAllah video ni pun akan kita biar aja dekat Facebook Go Click Pictures. Thank you kepada semua yang share. Tolong share video ni, semoga bermanfaat kepada semua orang. Kita sharing knowledge. Dan juga boleh tengok video ni dekat kita punya YouTube channel juga, Go Click Pictures. Tolong subscribe. Thank you so much semua. Thank you Sapuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.